Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada pagi yang berbahagia ni kita menyambung kembali pengajian kita, dan pada pagi yang berbahagia ni kita nak kongsikan ayat rahsia beriman, ayat yang ke-24 ayat yang ke-24 daripada surah An-Nisa ayat ke-71. Surah An-Nisa ayat ke-71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidharakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bersedialah dan berjaga-jagalah sebelum kamu menghadapi musuh. Kemudian bila dikehendaki, maralah ke medan perang sepuak demi sepuak, atau jika perlu maralah serentak beramai-ramai. Benarlah kata-kata Allah yang maha besar. Ibu-ibu, ayah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat surah An-Nisa ke-71 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang beriman, mana-mana orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala, yang beriman dan percaya kepada keimanan, akan terpanggil dengan ayat ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan? Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidharakum, maka hendaklah kamu bersedia dan berjaga-jagalah. Dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan bahawa hadzal khitab, ayat ini lil mu'minina al-mukhlisina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan hanya kepada orang-orang yang beriman yang ikhlas daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa perbezaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat yang terdahulu? Ada beza. Besok kalau kita nak diiktiraf sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada perbezaan dia. Apa dia? Umat Muhammad ni sifat dia adalah, Allah sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, kata Allah Subhanahu wa taala pada umat Muhammad, kamu khaira ummatin, sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa taala. Umat Muhammad sebaik-baik umat. Apa ciri-ciri yang menjadikan dia sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat Muhammad dia suka benda baik, dia menyuruh benda baik. Dia tak suka benda mungkar, dia cegah benda mungkar. Dan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibacakan bersama dengan ayat ini, wahai orang-orang beriman, hadzal khitab, ini ayat diturunkan lil mu'minina al mukhlisina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini apa dia, kata Allah Subhanahu wa taala, khudhu hidrakum, bersedialah dan berjaga-jagalah kamu dalam apa yang kita nak usahakan. Jadi dalam tafsir Qurtubi menyatakan bahawa wa amarahumul jihadil kufar, maka mereka umat Muhammad tu disuruh untuk berjihad, iaitu berjuang terhadap orang-orang kafir, wal khuruju fi sabilillah, dan hendaklah mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa himayati syar'i, dan menjaga hukum syarak. Bagi umat Muhammad, amarahum bil jihad, dia disuruh untuk berjihad ke atas orang kafir dan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan himayati syarak, dan menjaga syarak.
Syara ni hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadzal khitab, ayat ini diturunkan pada umat Muhammad untuk apa? Untuk kita semua masing-masing. Kita bergerak, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan umat Muhammad ni berjuang? Okey. Hadzal khitab, kata tafsir Qutubi, perkataan ini untuk umat Muhammad. Sebab umat Muhammad saja dia ada sifat amar ma'ruf nahi munkar tu. Jadi hadzal khitab, ayat ini diturunkan kepada umat Muhammad untuk dia berjihad, menjaga syarak ini. Bagaimana keadaannya? Bin nizam wa ta'ah, dengan tersusun dan berperancangan. Bukan pergi-pergi tak ada perancangan. Hari ini pergi hantar bantuan, pergi tempat-tempat banjir di pantai timur, tak ada perancangan. Orang yang di kampung yang kena banjir tu pula nak fikir macam mana nak masak untuk diorang ni, tetamu-tamu ni kan. Ni nak tidur mana pula diorang ni kan. Tak ada perancangan. Bawa pergi sana tu, bawa beras, beras berlambat-lambat, dapur tak ada. Nak masak macam mana? Jadi nak berjuang bin nizam, dengan berperancangan. Sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah dia menyatakan bahawa al-haqqu bila nizam, kebenaran tanpa peraturan akan dikalahkan dengan kebatilan yang berperaturan. Kebenaran yang tidak berperaturan, wah kita orang Islam akan datang pertolongan Allah, berjuang dan sebagainya, tak berperaturan, disiplin tak ada, perancangan tak ada. Saya ghlibul batil bin nizam, akan dikalahkan dengan kebatilan yang berperaturan. Jadi ayat ini mengajar pada kita adal khitab lil mu'minin al mukhlisin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan ayat ini kepada orang beriman yang ikhlas daripada umat Muhammad untuk pergi berjuang. Tapi berjuang macam mana? Bin nizam, dengan keadaan tersusun, berperancangan. Jangan tak ada berperancangan. Wabit ta'ah, dan dengan ketaatan. Taat, ayat pada yang lepas kita dah baca, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah dan taat pada Rasul dan orang pemimpin ketika itu. Wa amarahum, dan ayat ini juga dalam tafsir Qutubi menyatakan, menyuruh umat Muhammad ini alla yaktahimu ala aduwihim ala jahalah, tidaklah pergi kepada musuh-musuh itu dalam keadaan yang tak tahu, dengan jahil. Nak berjuang berlawan dengan musuh tapi tak tahu. Alla yaktahimu ala aduwihim ala jahalah, sehingga pergi kepada medan perang ataupun apa-apa perjuangan tanpa perancangan, maka seolah-olah meletakkan diri dalam kebinasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wala tulku biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu meletakkan diri kamu dalam keadaan kebinasaan. Ini dia. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu bahagian pertama ayat ini. Jadi maknanya Allah suruh orang-orang beriman, buatlah kerja, buatlah apa-apa yang kita buat bin nizam, dengan perancangan. Jangan tak ada berperancangan. Kita nak lihat sekarang ni, dalam Islam ni, dalam umat Islam ni yang membahu ummah, kita nak tengok nanti macam mana perancangan orang-orang yang dalam ummah Islamiah. Yang membahu ummah Islamiah ni dari 8 golongan. 8 golongan yang membahu ummah Islamiah. Sama-sama ni berganding bahu. Bak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah bangunan. Ada yang jadi atap, ada yang jadi dinding, ada yang jadi lantai, ada yang jadi perhiasan dalaman, ada yang jadi pagar. Siapakah 8 golongan ini? Ummah Islamiah ini pertama didukung oleh kebijaksanaan para pemimpin. Nanti kita akan tengok macam mana orang beriman, 8 golongan ini dia bergerak dengan penuh perancangan. Yang keduanya ummah ini didukung oleh ilmu para ulama. Ummah ini didukung oleh ilmu para ulama. Yang ketiga, ummah ini didukung oleh
peluh para amilin. Amilin ni pekerja. Peluh para pekerja. Yang pekerja macam mana? Yang membangunkan ekonomi Islam, membangunkan pendidikan Islam, membangunkan kesenian Islam, apa jua bidang-bidang fardu kifayah dalam Islam. Yang ketiga, Yang keempat, ummah ini didukung oleh darah para syuhada. Darah para syuhada. Yang kelima, ummah ini didukung oleh doa para solihin. Doa para solihin, orang soleh. Yang keenam, ummah ini didukung oleh kehebatan para da'i. Da'i ini pendakwah. Kehebatan para pendakwah. Yang ketujuh, ummah ini didukung oleh harta para agniya, harta orang-orang kaya. Harta orang-orang kaya. Yang ke-8, ummah ini didukung oleh rahim wanita solehah. Rahim wanita solehah. Rahim wanita solehah. Ummah ni didukung oleh 8 golongan. Sebab itu Nabi SAW ketika berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, Nabi gabungkan 8 golongan ni. Sekali lagi saya bacakan. Pertama, ummah itu didukung oleh kebijaksanaan para pemimpin. Yang kedua, ilmu para ulama. Yang ketiganya, peluh para amilin. Amilin ni pekerja. Yang keempat, ummah itu didukung oleh darah para syuhada. Yang kelima, ummah itu didukung oleh doa para solihin. Yang keenam, ummah itu didukung oleh kehebatan para da'i. Yang ketujuh, ummah itu didukung oleh harta para aghniya, harta orang-orang kaya. Yang ke-8, ummah itu didukung oleh rahim wanita solehah. Jadi Nabi SAW ketika sampai ke Madinah, Nabi gabungkan 8 golongan ini untuk membahu ummah. Untuk membahu ummah. Sebab itu kita lihat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Keempat-empat sahabat ini antara yang awal masuk Islam. Tetapi kenapa jarang kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar? Dia antara awal masuk Islam. Tentulah banyak hadis daripada Rawahul Abu Bakar. Jarang dengar. Rawahul Umar, Uthman, Ali. Jarang dengar. Sebab apa? Keempat-empat sahabat ni Nabi gilap sebagai pemimpin. Ada yang Nabi gilap sebagai ulama. 4 ibnu. Nabi gilap sebagai ulama. 4 ibnu. Nama dia Abdullah tapi terkenal ibnu. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair. 4 ibnu. Dari kecil Nabi train dia jadi ulama. Ada yang Nabi bentuk dia sebagai pahlawan-pahlawan perang. Seperti Usamah bin Zaid, 17 tahun dah berada di barisan hadapan peperangan dah. Yang berniaga. Yang wanita diperbaiki. 8 golongan ini. Okey. Saya tak cerita panjang pasal 8 golongan ini sebab kita pernah cerita. Saya nak bacakan bagaimana 8 golongan ini bergerak berdasarkan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Hudhu hizrakum. Bersedia dan berjaga-jagalah kamu. Semua 8 bergerak, 8 ini bergerak dengan perancangan diorang. Diorang tak bergerak dengan bijahalah, tidak bergerak dengan keadaan yang jahil, yang tak tahu nak buat apa-apa. Jom kita pergi pada satu demi satu dan kita lihat perancangan diorang macam mana. Ada bukan main-main punya. 8 golongan ni yang membahu ummah. Golongan pertama, golongan pemimpin. Pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang bijaksana. Apa maksud bijaksana? Bukan bijak sini.
bijaksana. Orang yang pandai adalah orang yang belajar. Orang pandai orang pandai dia belajar. Duduk sini kan kita jadi pandai. Orang yang cerdik, orang yang banyak pengalaman. Ada orang pandai, ilmu tinggi, tapi dia tak ada pengalaman, dia kecerdikan dia kurang. Dia pandai, tapi dia kurang cerdik. Kan? Ada orang yang pengalaman luas, tapi belajar tak tinggi. Bisnes pun memang berjaya lah, tapi sekolah ada jam 6 je. Kan? Dia tak berpandai, kira-kira pun tak pandai, tapi terror, sebab dia berkecimpung dengan pengalaman. Bijaksana adalah gabungan antara cerdik dan pandai. Belajar, pengalaman pun banyak, dia akan jadi bijaksana. Dan setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagilah bijaksana. Setinggi-tinggi bijaksana. Itu yang Allah sebut dalam Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajar kamu ilmu. Jadi anak kita dia 10A dalam SPM. Kita jangan ingat wah hebat dia, berjaya dia, kan? Dia perlu didedahkan dengan pengalaman-pengalaman dan juga setinggi-tinggi kebijaksanaan apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga keimanan dan agama dia. Okey, kita tengok golongan pertama. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ketika Islam menguasai Parsi, okey? Kan ketika Islam menguasai Parsi, ketika itu Maharaja terakhir Parsi Yazdagid mati. Panglima Rostam kan mati. Kemudian anak-anak lelaki dia mati. Waktu Islam sampai ke istana Parsi di Kermanshah. Kermanshah tu sekarang dekat Iran Jadi dapat ditawan Parsi ni. Nak buat apa dengan putri-putri Parsi? Ada 3 putri Parsi. 3 putri Parsi ni. Takkan nak jadikan hamba? Jadi Sayyidina Umar pemimpin tengok. Dia bukan tak berperancangan, nak kalahkan Parsi pun berperancangan Nak kalahkan Parsi pun berperancangan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda berbincang dengan para sahabat, dengan pemimpin-pemimpin, dengan maknanya dia punya orang-orang kanan ni lah. Macam mana nak buat dengan putri Parsi? Akhirnya mereka memutuskan ketiga-tiga putri Parsi ni kita kahwinkan dengan 3 orang anak sahabat-sahabat besar. Satu dikahwinkan dengan anak Sayyidina Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar. Satu dikahwinkan dengan anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Satu lagi dikahwinkan dengan anak Sayyidina Ali, Husain bin Ali. Apabila keputusan ini dibuat dan dinikahkan ketiga-tiga putri Parsi ni dengan anak-anak sahabat yang besar, 3 ni semua kahwin dengan anak-anak khalifah kan? Abu Bakar waktu khalifah, Umar khalifah, Ali waktu tu bakal khalifah kan? Maka orang Parsi merasakan seolah-olah empayar ini bergabung sebenarnya. Orang Arab bukan datang ke Parsi untuk menawan Parsi, tapi bergabung. Sebab 3 orang putri Parsi ini adalah pewaris kepada raja yang mati tu. Jadi apabila orang melihat empayar ini bergabung, beramai-ramai orang Parsi masuk pada Islam. Tengok. Dia bukan kita Parsi ini ada kekayaan, kita rampaskan apa semua. Rancang macam mana nak kembangkan Islam. Macam mana perancangan para sahabat, pemimpin-pemimpin ketika itu. Kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi. Pemimpin kan. Macam mana keputusan dia tu untuk mengalahkan tentera salib. Dia trigger tentera salib tu biar keluar daripada Jerusalem. Dia kata dia tunjuk lemah je lah. Kami nak berperang ni tapi macam lemah je. Ketika itu pemimpin salib Guy de Luzon. Dia kata kita boleh kalahkan tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Berkobar-kobar dia. Bawa seluruh tentera salib daripada Jerusalem ke Karnal Hittin. Peperangan tu nama peperangan Hittin 200 km daripada Jerusalem. Sampai-sampai dekat Hittin, tentera salib dah lemah dah. 200 km berjalan. Sedangkan tentera Salahuddin Al-Ayyubi itu memang berkemah di Hittin itu. Dengan makan pun cukup, air pun cukup, tunggu je. Datang memang habis
dia habiskan tentera salib tu. Atau kebijaksanaan para pemimpin. Jadi menjadi pemimpin ni dia bukan main-main, kan? Dan setinggi-tinggi kebijaksanaan apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebut, wahai orang-orang beriman, khudhu hidrakum, bersedia dan berjaga-jagalah kamu, berjuang bin nizam, dengan perancangan. Kita lihat golongan kedua, ilmu para ulama. Ilmu para ulama. Bagaimana para ulama itu dia mengajarkan kepada, maksudnya masyarakat. Ulama ni kan tugasnya adalah mendidik masyarakat. Dan macam mana setengah-setengah ketika apa topik yang perlu dan maknanya perlu ketika itu. Kan Quran ni banyak, kan hadis-hadis Nabi SAW tu banyak. Tapi ketika itu mana yang perlu diajar dulu? Topik-topik tu dipilih mana yang perlu diajar dulu. Ada kebijaksanaan para ulama yang nak rancang mendidik masyarakat. Ketika peperangan salib, para ulama ajarkan tentang berjihad. Topik-topik jihad menjadi tajuk utama dalam pembicaraan, dalam pengajaran-pengajaran mereka. Ketika Baghdad sedang kaya, Baghdad tengah kaya Baghdad, ketika itu umat Islam tengah lalai, maka topik-topik hati dan mengenai meninggalkan dunia, melebihkan akhirat diutamakan. Topik-topik macam tu. Kan? Ketika umat Islam miskin, diajarkan topik yang utama tentang bagaimana orang Islam perlu memegang ekonomi dan harta. Dia bawa hadis Nabi itu suruh kita memegang ekonomi, bagaimana ekonomi itu perlu dipegang oleh orang Islam dan sebagainya. Memilih topik-topik untuk pengajaran. Kan? Itu kebijaksanaan para ulama, atau guru atau para ustaz lah. Kan? Kita pemimpin AJK masjid, kan? Apa yang perlu nak diketengahkan ketika itu? Kan? Anak-anak muda di masjid, apa topik yang perlu? Kan? Saya berbual dengan AJK masjid kadang-kadang kan, habis ceramah, Mam, tuan, apa program untuk anak muda masjid ni, apa nama, untuk anak-anak muda masjid? Bagus, alhamdulillah Ustaz. Kita telah berjaya menganjurkan kursus jenazah kali ke-75. Alhamdulillah. Bagus. Tanpa meninggalkan benda itu penting. Buat juga untuk budak-budak muda. Itu kita penting. Apa topik yang perlu nak diutamakan? Kalau berbual dengan budak muda, penting. Itu kebijaksanaan para ulama. Maksudnya ulama ataupun kita perlu tahu apa topik perlu didahulukan kala ini dan ketika ini kepada siapa itu. Ini Allah sebut, wahai orang-orang beriman, khudhu hidrakum, bersedialah kamu dan berjaga-jagalah. Golongan ketiga, golongan amilin. Amilin ni pekerja yang membangunkan ekonomi Islam, pendidikan Islam, kesenian Islam, apa-apa juga bidang fardu kifayah, perubatan Islam dan sebagainya. Juga perlu berperancangan. Kan? Nak membangunkan sesuatu perlu berperancangan. Islam suruh kita jadi orang yang berperancangan. Jangan nak bangunkan satu tu benda main bangun tak tentu hala tuju. Kaji, bangunkan, kan? Depan saya kan, mana-mana ibu-ibu ayah-ayah saya kan, yang mungkin golongan ketiga, yang mungkin tukang jahit betul-betul fikir fashion macam mana nak fashion Islam, yang biar syariah compliant, fashion Islam macam mana, kan? Mungkin antara kita ada yang mungkin guru, ngajar tuition dan sebagainya. Ngajar tuition betul-betul mengajar, tapi terapkan benda-benda Islam. Kan, bukan semata-mata peksa untuk SPM ke UPSR ke, tapi benda-benda Islam. Sebab kita dah dealing dengan budak tu paling kurang seminggu sekali kita jumpa dia yang ngajar tuition. Yang buat apa? Mungkin antara kita ada yang buat kuih ke, contohlah kan. Macam mana nak buat kuih tu betul-betul. Bukanlah suruh buat kuih gambar masjid, bukan. Dengan kuih tu betul-betul buat. Dengan berniaga tu boleh jalan untuk berdakwah, jumpa orang sana, jumpa orang sini dan sebagainya. Itu amilin. Golongan keempat, para syuhada. Pun juga kena berperancangan. Berapa banyak dalam perjuangan Islam, kalau kita tengok bilangan mereka sedikit. Para sahabat ni selain daripada kita cerita yang malaikat bantu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar 313 lawan 1000.
Bukan semata-mata 313 lawan 1000 tu Nabi berkata, alah sudahlah nanti tunggulah malaikat, nanti malaikat mesti bantu kita. Tak. Tahu malaikat bantu selepas perang tu. Yang ketika perang pun tak tahu malaikat sedang bantu. Yang tak cukup pedang, Nabi bagi ni pelepah tamarnya. Siapa tak ada pedang, ambil pelepah tamarnya. Kan? Pelepah tamar ni pukul pun putus, tahan pun putus tau. Tapi dia tak ada apa-apa, bolehlah. Pegang juga benda tu. Kan? Perang Badar, sahabat tak cukup tau kelengkapan perang. Tak sampai 7 tahun perang Hunain. Orang Islam 30,000 orang lengkap dengan peperangan, kelengkapan peperangan. 7 tahun, macam mana Rasulullah rancang tu sampai cukup keuangan untuk membeli barang-barang atau kelengkapan peperangan. Dah boleh start hantar utusan-utusan pergi ke luar negara, pergi ke Parsi, pergi ke Rom, pergi ke Habasyah dan sebagainya. Macam mana Rasulullah rancang? Tengok tu jadi maknanya grup syuhada bukan main-main. Golongan kelima, golongan orang soleh. Orang soleh juga kena berperancangan. Kan? Orang-orang soleh ni orang duduk masjid, yang berzikir, yang baca Quran dan sebagainya. Bukan untuk hanya diri dia saja semata-mata. Dia perlu doakan untuk orang muslimin muslimat sekalian. Macam mana nak buat? Golongan keenam, golongan para da'i. Da'i ni para pendakwah, juga perlu berperancangan. Ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian kan, cuba kita bayangkan ya. Ingat kerja main-main ke? Satu Nusantara ni dapat diislamkan oleh para pendakwah. Satu Nusantara tau. Padahal dulu Mekah bagi agama Hindu dan juga Buddha di Nusantara ni, Mekah nak cerita Mekah lah, nak senang faham, pusat ibadah lah kan. Bagi Hindu dan juga Buddha di tanah ni, di Nusantara kita ni, Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang berada di tanah Jawa tu kan, merupakan pusat agama Hindu dan pusat agama Buddha. Tapi hari ini kita tak jumpa seorang pun orang beragama Hindu dan Buddha di sekitar Prambanan dan juga Borobudur sana, tak jumpa. Semua telah dapat diislamkan. Ingat main-main ke perancangan mengislamkan Nusantara ni. Asal Melayu saja Islam. Kan? Sampai enakmen takrifan Melayu itu adalah orang yang beragama Islam. Sampai macam tu sekali. Ketika para pendakwah kita mengislamkan Nusantara ini, tak sempat satu pulau kecil bernama Bali. Tak sempat tau. Mereka semua meninggal. Tak sempat. Satu Nusantara ni Islam, Bali tertinggal. Kan? Tinggalkan pada kita lah. Generasi sebelumnya, selepasnya. Beratus tahun Bali sampai sekarang tak dapat Islam lagi. Macam mana? Pulau kecil tu. Bayangkan. Mana pendakwah-pendakwah dia? Kan? Itu koreksi untuk diri kita. Koreksi untuk diri kita. Bagaimana para pendakwah, para sahabat mengislamkan Cina? Ibu-ibu, agak-agak, tuan-tuan sekalian, pengislaman Cina bukan main-main. Kan? Satu grup daripada laut dipimpin oleh Sayyidina Abi Waqqas. Satu grup lagi daripada darat dipimpin oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Kan? Bertemu di tengah-tengah ni. Bertemu tengah-tengah. Di depan makam Abi Waqqas tu tertulis kata-kata dia. Kami datang ke negeri Cina untuk mengislamkan Cina. Kami takkan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku. Sama ada kami syahid di bumi Cina atau Islam tersebar di bumi Cina. Terbukti Islam tersebar di bumi Cina. Golongan ketujuh, harta para aghnia. Kan? Kita ni Islam suruh kita melihat harta dengan 3 keadaan. Yang pertama, jangan kita biarkan harta terlepas ke tangan orang-orang kafir. Orang Islam kena ambil. Yang depan-depan saya yang berniaga betul-betul. Ibu-ibu, ayah-ayah, berniaga betul-betul. Jangan sampai kekayaan terlepas di tangan orang kafir. Orang Islam kena pegang. Cuba kita tengok tuan-tuan sekalian kan. Orang Yahudi selama beribu tahun tak pernah ada negara dan tak pernah ada tempat penempatan yang rasmi. Beribu tahun tau. Kan? Semenjak dia dihalau daripada kota-kota yang dia duduk, kan? Jerusalem dan sebagainya, yang betul-betul total dihalau pada tahun 70 Masihi. Kan? Oleh tentera Rom yang dipimpin oleh Panglima Titus. 70 Masihi. 70 Masihi habis, memang berkeliaran lah ke mana tempat. Tak ada negara, tak ada tempat tinggal, tak ada negara. Tapi dalam masa beribu tahun itu,
dia tetap boleh mengekalkan tulisan dan juga bahasa dia. Pelik tau, orang tak ada negara ni, selatan Thailand, orang Melayu kita boleh cakap Melayu tak sampai 50 tahun pun. 50 tahun kan. Dia beribu tahun tak ada negara, boleh mengekalkan tulisan dan juga bahasa dia. Sampai tertubuhnya negara Israel 1948, lagi establish bahasa dan tulisan dia. Kalau ke sana, cuba tengok bahasa-bahasa dia, tulisan-tulisan dia. Apa rahsia dia? Kekuatan ekonomi dia mengekalkan sekolah-sekolah dia untuk pendidikan bahasa. Sebab tu orang-orang kaya penting infakkan harta kita. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut, mati anak Adam terputus amalan kecuali 3, antaranya sedekahun jariyah, sedekah berterusan. Infak harta tu. Kita boleh belajar macam mana dia boleh mengekalkan bahasa dan dengan dia punya tulisan tu. Dan akhir sekali, yang golongan ke-8, rahim wanita solehah. Wanita-wanita ni kita kena didik diri kita, anak-anak perempuan kita menjadi orang solehah. Sebab tangan yang menghayun buayan mampu menggoncang dunia. Dia yang mendidik anak mula-mula sekali. Anak kita, cucu kita orang dulu kan, menghayun buayan tu dengan lagu-lagu selawat, lagu-lagu perjuangan tau. Bunda penuh riang menerima bahtera merdeka. Putra-putri sayang, putra-putri sayang sedang berjuang. Sambil-sambil buayan. Sekarang ibu-ibu sekarang, ya au yo. Ya au yo. Buai pun tak ada. Kan? Dulu ibu-ibu tengok kan, menghayunkan buayan tu dengan lagu-lagu perjuangan tu. Sebab tu orang dulu kan, masya-Allah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian kan, negara kita dijajah semenjak kurun ke-15. Orang Kristian cuba mengkristiankan bangsa Melayu tau. Orang Kristian cuba mengkristiankan bangsa Melayu. Siapa cikgu sejarah depan saya? Cuba kita cek buku sejarah anak-anak kita, kata 3, 4 dan 5. Kenapa penjajah datang ke negara kita? 3G. Gold, glory dan gospel. Gospel nak Kristian ke orang Melayu, tapi tak berjaya. Sebelum 1940 hanya beberapa orang saja yang masuk Kristian. Sebelum 1940. Sebab apa? Ibu-ibu ni ketika ayun buayan, lagu-lagunya selawat, lagu-lagunya perjuangan, lagu-lagunya mempertahankan tanah air, lagu-lagunya mempertahankan agama, bangsa dan negara. Kan? Lagu-lagu tu. Itu rahim wanita solehah. Jadi ibu kakak dan rahmatullah sekalian, ini ayat surah An-Nisa ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wahai orang-orang yang beriman, bersedia dan berjaga-jagalah kamu. Orang beriman ni dia kena buat perancangan. Jangan buat tu benda tu tak berperancangan. Biar buat benda tu dengan berperancangan. Ini maksud daripada ayat ini. Apapun kita ada 8 golongan yang saya sebutkan tadi itu. Siapa pun kita, mungkin kita memegang 2-3 lagi tugasan daripada 8 golongan ini. Mungkin kita perlu para amilin, dalam waktu yang sama kita harta para aghnia. Mungkin kita rahim wanita solehah, golongan ke-8. Dalam waktu yang sama ibu-ibu ni business woman, maknanya golongan ke-7 juga. Kan? Bergerak dalam bidang masing-masing, tapi berperancangan. Jangan tak berperancangan. Karena sesungguhnya kebenaran tanpa peraturan akan dikalahkan dengan kebatilan yang berperaturan. Jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dalam kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Untuk akhirnya sama-sama kita baca surah An-Nisa ayat yang ke-71 ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidhrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bersedialah dan berjaga-jagalah sebelum kamu menghadapi musuh
Kemudian bila dikehendaki, maralah ke medan perang sepuak demi sepuak, atau jika perlu maralah serentak beramai-ramai. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Jadi sekian saja yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli ma sami'tum, nastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.